Kitab Ustaz Hadi kini muncul. Kemarin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata tiada istilah keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNAA dalam sistem kehakiman dan perundangan Islam. Kenyataan itu dibuat ketika ada pihak yang mempertikaikan keputusan Pejabat Peguam Negara AGC memohon menghentikan prosiding kes rasuah terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam Islam, tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan, mesti dikenakan hukuman, kata Hadi dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Bagi mendukung hujahnya, beliau memetik kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dihukum bersalah oleh hakim kerana memotong tangan seorang arkitek kerana menggunakan pelan masjid yang salah. Muhammad Al-Fatih yang mengarahkan seorang arkitek bukan Islam, Kristian Ortodok, supaya mengurus pembinaan masjid di Istanbul mengikut plan yang dikehendaki oleh baginda. Tiba-tiba dilakar dengan cara yang tak betul, pembinaannya salah. Sultan sangat murka. Lalu Sultan menghukum potong tangan arkitek ini. Hukum yang zalim, hukum yang salah. Dia Sultan. Maka yang dizalimi ini mengadu kepada hakim Istanbul yang terkenal, iaitu Syekh Sawi Khadir Al-Jalabi. Dibuat pengaduan, ini menandakan bahawa berlaku pembagian kuasa dalam sistem pemerintahan Islam. Separation of powers, ini berlaku dalam Islam. Mendahului Barat. Di mana bila dihadu pada hakim ini, terus hakim memanggil Sultan. Dibicarakan di mahkamah. Dibicarakan mengikut hukum qisas. Kerana potong tangan zalim. Hukum qisas. Hukum qisas mesti dipotong tangan baginda. Itu hukuman. Dan hak pengampunan diberi kepada mangsa. Bukan kepada raja. Lembaga pengampun. Hak pengampunan qisas diberi kepada yang dizalimi itu. Sama ada dia ampun, tukar perbayaan dia. Ya, pampasan. Lalu dia menerima hukuman pampasan. Dia bayar secara hidup sehingga dia meninggal dunia. Itu lebih baik daripada potong tangan Sultan. Ini berlaku menunjukkan bahawa tidak ada DNAA dalam kehakiman Islam. Tak ada DNAA. Dan arkitek memilih terima pampasan seumur hidup sehingga dia meninggal dunia. Itu lebih baik dari dia potong tangan Sultan. Hadi juga berkata kes itu menunjukkan terdapat amalan pengasingan kuasa antara pihak eksekutif dan kehakiman. Sistem kehakiman Malaysia yang dipengaruhi oleh common law British bagaimanapun tidak dapat disamakan dengan sistem keadilan ketika era Empire Uthmaniyah. Sebagai respon terhadap kenyataan dangkal dan tidak berasas Presiden PAS itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil mengemukakan satu persoalan. Jika benar DNAA tiada dalam hukum Islam, kenapa beliau tidak menasihati bekas timbalan Presiden PAS, Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa, untuk tidak menerima perintah DNAA pada 4 November 2020 ke atas 16 pertuduhan pecah amanah? Mungkinkah ketika itu kitab Ustaz Hadi dalam isu masih belum wujud? Soalnya lagi. Tambah Faiz, terdapat satu riwayat di mana Rasulullah SAW mengarahkan seorang wanita yang mengaku berzina untuk pulang ke rumah kerana tiada bukti sehinggalah wanita itu bersalin dan sempurna menyusukan anaknya barulah dihukum atas pengakuannya. Bukankah keadaan itu sama dengan DNAA kerana dalam konteks ini, pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut. Bukankah dalam Islam, membebaskan 10 orang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah? Di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk tidak meneruskan pertuduhan dan justifikasi telah diberikan kepada mahkamah dalam mana-mana kes berkaitan DNAA termasuk dalam kes melibatkan timbalan Perdana Menteri jika kes itu dirujuk dalam ucapan beliau, tegas Faiz yang juga seorang peguam.
Malahan Seksyen 103, Kurungan 1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 yang digubal ketika Ustaz Hadi menjadi MB Terengganu menyebut tentang DNAA. Pada mana-mana peringkat, apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkannya patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu. Dan sesudah itu, semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Justru, menurut Faiz, PAS tidak seharusnya menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik kerana ia boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam sekira dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempatnya. Untuk rekod, para penonton, pada 22 November 2019, Timbalan Presiden PAS, Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa telah didakwa atas 30 pertuduhan pecah amanah membabitkan jumlah sebanyak 3.6 juta ringgit. Ia bagi pembayaran gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar selama 16 bulan, pembelian hartanah di Bandar Puteri Bangi, kos catering perkahwinan, pinjaman dan yuran pengajian anaknya, akaun peribadi dan pembelian saham serta geran penyelidikan. Namun pada 5 November 2020, beliau dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam. Hakim Rozilah Saleh membuat keputusan itu pada 22 September 2020 selepas pejabat peguam negara menerima representasi dikemukakan Nasharuddin. Jadi, apa bezanya dengan kes Ahmad Zahid? Kalau terkena pada musuhnya, bukan main Hadi melenting mengeluarkan fatwa itu, ini. Namun, apabila terkena kepada puak dan pimpinan penunggang agamanya, Hadi diam seribu bahasa. Ulama jenis apakah ini? Apabila DNAA diguna untuk melepaskan puak PAS, dikatakan mahkamah adil dan saksama. Namun apabila DNAA digunakan untuk melepaskan musuh PAS, dikatakan pula sistem kehakiman dipengaruhi common law British. Kenapa pula tiba-tiba muncul pula kitab Ustaz Hadi membawa dalil? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.